dah ada kepala air jatuh turun. Bila kepala air turun, for sure dia akan mengubah landscape air terjun ni, dan juga membawa bahan-bahan bahan-bahan semula jadi daripada atas turun ke bawah, seterusnya akan mengeruhkan sedikit kawasan tadahan air kat sini. Selamat datang ke channel Sembang On Point bersama aku lagi, Yusof. Okay, jadi pada video kali ni aku nak kongsikan dengan korang satu pengalaman aku yang aku dah rekodkan. Perjalanan aku hiking satu gunung yang berada di sebelah Terengganu, yang pada aku jauh jugalah perjalanan dia. Biasanya aku akan bermain hiking, buat aktiviti hiking ni, join mana-mana trip yang bersekitar dengan Central, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan lah, situ-situ je. So kali ni aku dapat berpeluang untuk pergi join satu trip yang ada kat Terengganu. So perjalanan aku jauh, dan aku ambil perjalanan yang memang jauh pada pendapat aku. Sebab aku daripada sini pergi ke Pening, Pening pergi ke Kelantan, Kelantan turun ke Terengganu. So jom ikut pengalaman aku kali ni, dan aku nak kongsikan dalam video ni juga, iaitu satu pengalaman aku dalam perjalanan ke Gunung Sarut. Yang kali ni aku akan berjumpa dengan satu water point, iaitu water point yang agak menarik pada aku untuk kongsikan kepada korang, yang dipanggil, nama dia adalah Blue Pool. Tapi apa yang berlaku dalam perjalanan kali ini amat menarik. So teruskan menonton, aku akan kongsikan dengan korang. Let's go. Okay guys, selamat tengah hari. Okay guys, selamat tengah hari. Sekarang kita berada di stesen KTM Ipoh. Kita dalam perjalanan menaiki ETS untuk menuju ke Penang, untuk kita mendaki satu gunung yang agak famous di Terengganu. So ini adalah perjalanannya, aku kongsikan dengan korang. Perjalanan dalam ETS Platinum. Platinum punya coach ataupun tiket Platinum. So sekarang kita dekat stesen Ipoh. So basically aku rasa sepanjang daripada pukul 9 tadi, sekarang dah beberapa jam dah berada dalam ETS ni, aku rasa macam dia punya speed quite good lah. Masa dekat dalam sekitar KL, speed dia 60 macam tu lah. Tapi lepas dia keluar daripada Sungai Buaya, Rawang tu kan, dia nak masuk ke belah Perak ni, dia dah start speed 120, 160, dan latest sebelum sampai Ipoh ni tadi 160 lebih speed dia. So laju lah. So perjalanan nak pergi ke Penang tu sebab 5 jam 5 jam akan sampai lah. So kita akan bergerak dah lagi ni.
Okay, kita dah sampai Tasik Glugu guys. Kita nak pergi ke Trailhead. Kita nak kena pergi jumpa kawan-kawan lain. Kita akan berjumpa kejap lagi dekat mana-mana lah. Kat area-area sini lah ada kawan akan pick up. So kita akan teruskan lagi perjalanan journey kita ni. Okey, alhamdulillah kita telah pun tiba di Trailhead untuk panjat mendaki lah ke Gunung Sarut ni. So untuk perjalanan kali ni kita akan di briefing dengan beberapa taklimat apa perkara yang perlu kita ambil berat tentang pendakian ini. So yang itu pakai beg hitam tu adalah guide kita. Dia adalah orang tempatan di sini. So dia akan bagi taklimat sebelum kita bergerak dan mulakan perjalanan kita. Baik, kita mulakan dengan perjalanan kita dekat track ni. Okey, ni adalah trailhead dia. Trailhead dia untuk masuk ke permulaan Gunung Sarut. Kita akan melintasi satu air terjun. Bukan air terjun lah, dia dah kira latar lah belah bawah kan. Jadi latar ni pun air dia sangat cantik dan air dia tak berapa laju sangat. Cuma dekat sini dia punya tempat kawasan mandi tu tak berapa ada sangat sebab batu-batu dia banyak dan dia punya kawasan kedalaman air tu tak berapa sesuai, tak berapa seronok untuk mandi. So kita akan melintasi juga satu jambatan yang panjang, jambatan gantung je ni, untuk menyeberang sungai latar dekat bawah ni. Jadi dia punya view memang spektakular lah. Spektakular sangat dengan air dia yang jernih, sejuk air dekat sini dan cuaca kat sini pun agak sejuk jugalah, tak panas sangat. Mungkin disebabkan cuaca persekitaran pada hari ini yang sangat rasa nyaman lah. So korang boleh tengok jambatan gantung ni, kita boleh melintas kalau berani boleh, jangan ramai-ramai. Kalau tak berani korang one by one lah. Tapi ada kejadian waktu balik tu memang ada yang terkinjal-kinjal atas ni, gayat juga lah. So dekat awal-awal trailhead saja dia dah bagi satu amaran kat sini. Jabatan Perhutanan dah bagi tahu notis pemakluman dekat sini. Jadi baca elok, bawa turun korang punya sampah, jangan cemarkan ni. Dan korang kena tahu juga untuk naik ke Gunung Sarut ni wajib untuk mohon dia punya permit. Kalau tak ada permit, korang adalah bersalah dan menceroboh kawasan hutan tanpa kebenaran daripada Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Jadi dia punya pemandangan dekat dalam hutan ni biasalah. And then aku dapat notice kat sini, kita punya hutan tropikal yang dekat kawasan Gunung Sarut ni dia agak lembap lah, dia tak kering. And then korang boleh tengok pokok-pokok dia tak terlalu condense ataupun rapat-rapat, memang jarang-jarang. Dan pokok dia masih ada pokok besar tapi banyakkan 60%, 70% pokok yang halus-halus lah, pokok renek. Dan dia punya perjalanan tanah dekat kawasan sini memang lembap dan as we expected memang ada pacat, tapi ada orang yang bertuah saja akan dapat pacat. Orang kebanyakan orang macam dalam perjalanan saya ni, saya seorang je lah yang akan dapat pacat. Sebab bawah dia ni memang lembap lah, dengan tanah dia yang lembap. Tapi tak lembik, tanah dia okey, keras, sesuai lah. So perjalanan denai untuk naik ke dia punya perjalanan ni memang nice lah, tak adalah terlalu teknikal. Dan dia punya cara perjalanan nak naik tu tak terlalu pacak, dia landai, naik sikit. Dan untuk pengetahuan korang juga, Gunung Sarut ni berada betul-betul dekat daerah Setiu, Terengganu. Dan dalam perjalanan kita nampak ni ada jumpa satu macam kulat lah ni, mata lembu ke mata kobar nama orang panggil je ni lah. Kulat, sejenis kulat, dia macam ada jeli-jeli sikit dekat atas batang kayu. Dan ada tumpukan putih dan ada macam menampakkan dia macam mata kerbau. Diorang panggil ni mata kerbau sini. So kita teruskan perjalanan lagi. So perjalanan kita macam ni lah. Dia tak terlalu pacak. Cumanya kebanyakan daripada kita semua kurang training, jadi jalan sikit kita rehat, Lagipun kita santai-santai kan.
Ada banyak pokok-pokok yang tumbang. Jadi dekat pokok yang tumbang itu adalah kita punya kawasan untuk berehat sebentar. Memandangkan beg kita orang ni berat tau. Kebanyakan daripada kita orang ni bawa beg yang besar-besar. 35 sipadu tu kan, saiz 35 dan ke atas. Tengoklah, saya je kot yang bawa kurang sikit berat beg tu, sebab saya bawa pakaian yang mencukupi saja, yang sesuai, yang boleh ulang-ulang balik. So kita dah nak sampai ke kita punya stesen nombor 1. Bukan stesen lah, kita panggil macam checkpoint nombor 1. Itu dekat sekitar air terjun ni lah. Air terjun yang saya cakapkan tadi lah. So kita kena melintasi balak-balak ni, kena lompat-lompat batu ni, jadi ninja warrior sikit. So dah melepasi kawasan ni, korang akan nampak satu tapak yang lapang. Berkemungkinan kat sini dia orang juga buat sebagai campsite lah, yang mana-mana nak relax, nak enjoy air terjun. So dia orang boleh rehat dekat kawasan sini. So kawasan tu depan lagi saya akan tunjuk. Jadi memang standard lah kita masuk hutan kan, memang kena ada tunduk-tunduk sikit, mengelak-mengelak kayu sikit, tu biasa lah. Tapi as for now, jalan masih lagi clear, masih lagi denai tu masih lagi clear, masih lagi bersih. Okay, inilah kawasan lapang yang saya cakapkan tadi. Sesuai sebab dia ada batu-batu, ada batu-batu untuk rehat, pokok pun ada untuk kita buat ni. Cuma macam biasa kita dah duduk kat kawasan hutan, kena jaga kebersihan. Okay, checkpoint pertama iaitu kawasan Blue Pool. So inilah dia Blue Pool yang saya ceritakan tadi. Cuma masa saya masuk ke kawasan ni, tim kita orang masuk dalam ni, ada pokok yang rebah ni, saya tak sure lah sebelum ni ada ke tak. Tapi dia melintang sepanjang Blue Pool ni. Saya sebenarnya khawatir sebenarnya kenapa dia panggil Blue Pool. Tapi bila kita tengok balik pada sejarah dia, memang sebelum ni kawasan tadahan air ni, air terjun ni, memang dia punya situasi dia memang sangat-sangat cantik lah. Memang biru air dia. Apabila matahari menyinarkan diri dia terus direct ke dalam air, dia akan memantulkan cahaya yang seakan-akan biru lah. So akan menampakkan kawasan tadahan air ni nampak macam biru sangat, memang clear. In fact masa kita orang turun ni, walaupun tak nampak biru, tapi air kat sini sangat-sangat jernih. Dan saya juga dan tim kita orang diberitahu oleh kita punya guide, yang mana dekat sini baru-baru kerap lah juga, baru-baru setahun 2 tahun ni kerap juga dah ada kepala air jatuh turun. Bila kepala air turun, for sure dia akan mengubah landscape air terjun ni, dan juga membawa bahan-bahan semula jadi daripada atas turun ke bawah, seterusnya akan mengeruhkan sedikit kawasan tadahan air kat sini. Tapi jujur cakap memang tetap puas hati juga. Korang boleh tengok batu-batu nampak straight je daripada dalam. So, memang nice, best gila. Air dia pun sumpah sejuk. Kalau korang pergi biasa pergi yang gunung-gunung dekat Negeri Sembilan kan, dia dekat Negeri Sembilan kita ada panggil Chilling Waterfall, dekat Gunung Batu Malui, Gua Batu Malui kan. Air dia sejuk macam ni, seriously, memang tak tipu. Saya pernah pergi ke Gunung Batu Malui. So air dia memang sejuk, jernih macam ni. Memang nice lah. So inilah kawasan yang akan keluarkan colour macam seolah-olah blue pool tau. Tapi sebabkan dah banyak kali kena kepala air, bila dah banyak kali kena kepala air, dia dah ubah structure lah. So colour pun dah tukar jadi green pool. Tapi tetap juga jernih dan best. Boleh buat aktiviti macam-macam kat sini. So kita teruskan lagi perjalanan kita. Dekat sini kita berehat lama juga. Sekarang kita berada betul-betul di dalam pegunungan Gunung Sarut. Jadi dalam perjalanan saya menjumpai sepasukan berbaju pink yang sedang berehat. Boleh kita tengok. Nampak gaya mereka terlalu lelah. Lelah dalam kehidupan ini. Lepas ni seorang-seorang.
Jadi macam mana pun kita tetap kena teruskan perjalanan ni, sebab dia takkan jadi kalau kita tak bergerak. Okay, stay tune. Apa-apa saya akan update lagi tentang misteri sepasukan pink. Okay, so itu adalah shot daripada betul-betul saya tak silap saya lebih kurang dalam 5 minit lepas daripada kita naik Blue Pool. So the real challenge start apabila lepas daripada Blue Pool. Dia terus naik mencanak, and then lepas daripada tu kita macam terperanjat lah. Sebab apa? Sebab kita berehat lama juga dekat Blue Pool tu, hampir setengah jam. Sebab kan ada 2 peserta daripada kita, lelaki tadi tu, adik-adik tu mandi kat situ lama. So kita teruskan perjalanan selepas berehat tadi. So kita sampai di satu checkpoint yang bukan checkpoint pun sebenarnya. Dia macam kawasan lapang untuk kita rehat sekejap lah. Baju berwarna pink tadi. Kita sekarang sekitar 2 jam setengah perjalanan dalam menyelusuri Gunung Sarut. Selepas kita dah lepas Blue Lagoon tadi, nampak sangat best, sangat cantik, sangat menterujakan. Tapi kita kena ingat perjalanan kita masih jauh. InsyaAllah esok kita akan berenang-renang dekat sana sambil menikmati kesejukan air sungai di sekitar kawasan sini. Sini daerah apa? So waktu ni sebenarnya kita dah terpisah tau antara grup kita punya guide dengan ada 2 orang perempuan tadi. So kita dah terpisah dekat satu kawasan tanah lapang disebabkan guide terpaksa jadi sweeper untuk tunggu yang 2 orang perempuan yang beg besar tadi tu. Jadi kita terpisah, and then saya bawa adik-adik ni semua ke depan lah. So kita tunggu di kawasan tanah lapang tadi sampai kita regroup balik semua. Oh sedap yang naik tak ada beg. Buat dua-dua lah. So inilah kita punya sweeper merangkap guide kita, merangkap sweeper kita. So masing-masing berbeg besar kan. So memang kita terpaksa ambil masa yang lebih panjang lah. Sebenarnya trek untuk ke Gunung Sarut ni sebenarnya tak jauh pun, lebih kurang 4.8 km saja keseluruhannya. Dan lebih kurang 4 km lebih, 4 km nak sampai ke kita punya apa tu, berehat sebentar di dalam perjalanan ke puncak Sarut. So ini pasukan ni. So kita regroup kat sini. Yang mana grup yang dah rehat lama tadi, kita tak perlu rehat lama lagi. Setelah dia orang sampai, kita pun gerak. So saya teruskan perjalanan bersama dengan adik-adik 2 orang tu lagi. Manakala mereka sebenarnya banyak lagi tenaga. Untuk tidak membazirkan tenaga dia orang, saya push lagi ke depan untuk sampai ke satu lagi checkpoint, iaitu yang ramai kenali sebagai checkpoint Nokia. Hentian Nokia, checkpoint 2. Kita punya 2 jam 28. Tapi kalau ikut moving time, lebih dah ni. So begitulah, kita dah capai checkpoint 2 dia orang. Lagi 2 orang budak muda ni dah kena tinggal masa mendata dia orang speed. So bila hike, dia orang tak boleh nak power hike. So saya sampai dulu. So kita tunggu 2 orang, sambil tu berehat, tengok apa ada biskut kita boleh makan. Kita rehat lama sikit lagi. Sekejap lagi saya update lagi. Jangan lupa. Terima kasih menonton. Teruskan menonton. So sambil-sambil menunggu lagi 2 orang tu, kita terpisah agak lama, lebih kurang 15 minit rasanya, saya dengan adik-adik tu. So saya ambil kesempatan ni untuk rehat dan juga pasang hammock sebentar, sebab saya jangkakan untuk tunggu kita regroup balik seluruh tim mungkin agak lama. Jadi saya ambil keputusan untuk pasang ni lah, sambil saya refueling meja yang besar punya, meja refueling. Dan saya ambil keputusan pasang ni dan rehat sebentar lah. Dan saya akan ajak adik-adik tu juga untuk pasang dia orang punya hammock untuk berehat seketika mungkin. Dan ternyata betul,
masa kita split antara antara dua grup tadi, adik-adik tu dengan saya dan juga dengan kita punya guide, agak lama, hampir 1 jam suku. Jadi kita orang sempat terlelap juga dekat sini. Sempat makan biskut, sempat buat macam-macam lah. Jadi kita orang dah memang fully recovered lah. Dan yang menariknya dekat Gunung Sarut ni, sepanjang perjalanan sampai ke checkpoint yang seterusnya, yang ketiga, kita ada beberapa laluan yang boleh dengar tau, water point. So air terjun tu memang sangat tak jauh daripada kita punya denai perjalanan nak ke sana. Jadi always kita akan rasa macam, oh ni dah dekat je dengan water point. Tapi saya sebagai orang yang orang luar ataupun orang asing kan, kita tak biasa dengan track ni. Jadi kita tak tahu pun mana arah benda tu. Kita tak boleh nak cari. Bunyi macam dekat tapi mungkin gaung yang tinggi ke kan. Jadi saya tak ambil keputusan. Jadi saya punya supply memang cukup. Water bladder cukup, air manis cukup. Dan dari segi kesusahan lah, daripada segi dia punya hardness untuk naik ke Gunung Sarut ni, saya rasa dia tak begitu susah. Dan saya boleh kategorikan sebagai easy. Mungkin dan betul pun guide juga dah brief kita kawasan ni adalah kawasan easy hiking punya, sebab dia ada lagi satu gunung iaitu Gunung Tebu tak silap saya. Itu mungkin intermediate. Yang ni dia sangat landai, naik ke atas sampai ke dia punya apa nama ni, kita panggil campsite. Dan menariknya campsite dia ni adalah tinggi tau. Okay, sekejap lagi saya akan ceritakan pasal campsite dia. Campsite dia memang cantik dan juga best lah, seronok kat atas sana. So ini ketika kita menunggu lagi kita punya pasukan di belakang. Ada 3 orang lagi di belakang termasuk dengan guide, 3 orang. So kita ambil masa rehat, makan biskut, pasang hemok, dan terlelap pun. Sampai terlelap pun. So sebenarnya situasi kat sini sebenarnya kita dah tinggi dah, hampir dekat 700-600 lebih lah meter daripada paras laut. So dah rasa sejuk. Dan memandangkan juga kita punya kawasan ni dan cuaca hari ni memang tak begitu panas. Jadi memang sejuk lah, angin sejuk tu memang terasa lah. Jadi memang sangat enjoyable. So kita akan teruskan perjalanan selepas kita regroup. Dan kita tukar bag, suruh adik-adik ni bawa bag yang berat tu daripada mak diorang. Yang 2 orang tadi tu mak diorang. So kita teruskan. Selepas kita dah regroup tadi, kita sambung lagi gerak, splitted juga. Ini kita dah naik ke ketinggian 700 ke 800 meter dari paras laut lah. So kita boleh tengok pohon pokok dia pun dah tak berapa besar-besar sangat. Dia dah slow, dia dah kecil-kecil je. Biasa dekat puncak-puncak gunung kan, biasa dia punya pokok dah tak berapa besar-besar kan, dah jadi pokok-pokok renek kan. So sambil-sambil perjalanan ni kita menikmati alam semula jadi. Ini dah tak jauh lah. Kalau kita dah tengok situasi macam ni, maknanya kita dah tak jauh daripada campsite. Dan korang boleh perhatikan juga tanah dekat kawasan sini sebenarnya dia berpasir. Dia dah start berpasir. Itu istimewa lah. Saya rasa macam dah pasir kat pantai pula. Korang boleh tengok. Saya rekodkan ni. Dan kat atas ni kita ada satu checkpoint, iaitu kita panggil Camp Bonsai, yang mana terkenal dengan persekitaran dia ada banyak pokok bonsai. Pokok kecil-kecil tapi rimbun. So dekat campsite nanti pun banyak juga pokok bonsai. Campsite tu terletak di checkpoint bonsai lah, camp bonsai. Kita lebih kurang 5 ke 10 minit dan nak sampai ke kawasan campsite. So kita slowing down dan ambil masa untuk tunggu grup di belakang. Kat atas ni memang agak sejuk selesa. Kita dah kurang perlu lah. Dan bila dah sampai kat atas ni, dia punya pacak tu dah tak ada sangat lah. Dah tak pacak sangat dah. Dia banyak landai saja.
So alhamdulillah kita dah sampai ke campsite kita. Inilah campsite kita yang bertanahkan pasir. Pasir dia pasir putih. Kurang tanah. Dan kita sampai saja. Kita drop back untuk chop kita punya spot untuk buat kemah, untuk pacak kemah. Dan kita cari water point yang terdekat untuk refueling air. Ternyata tersalah jalan yang ni. Kita pergi ke satu jalan yang dia punya drop tu tinggi je. So tak boleh nak turun. Okay guys, saya decide untuk cut video ni untuk jadi dua bahagian. Bahagian pertama dan juga bahagian yang kedua, kerana sebab kalau saya sambung juga untuk penuh habiskan trip kali ni, jadi mungkin video ni akan jadi terlalu panjang lah. Jadi korang jangan lupa subscribe, tinggalkan like, komen di bawah supaya korang tak ketinggalan untuk part yang seterusnya. Bagaimana kita orang bermalam dekat situ, macam mana kita orang set up campsite kat situ, camping kemah kat situ. So jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.